Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan limpah dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita peluang untuk teruskan hidup. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi bagi kita nafas, nyawa, masih lagi bagi kita makan, masih lagi bagi kita minum. Inilah tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita minta pada Allah, Allah bagi. Dan kebanyakan kita tak minta pun pada Allah, Allah tetap bagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pemurah. Jadi sebab tu hari ni kita kena sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Okey. Jadi kita ada kita santai je, kita ada beberapa soalan daripada orang ramai. First kali saya nak beritahu, saya bukanlah ustaz, tapi kalau nak lebih tahu lagi, kita kena tanya ulama apa semua. Jadi kita just berkongsi je apa di mana kefahaman yang Allah SWT beri, kita share, kita nak muzakarah, jangan kita berbalah dengan apa jawapan yang saya bagi. Jadi kita nak santai je, boleh insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah soalan yang ada pada saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, kenapa hidup saya sentiasa susah dan rezeki tak sama macam orang lain yang banyak, yang selalu banyak. Okey. Ini daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, firstly kita soalan dia, kenapa hidup saya sentiasa susah dan rezeki, maksudnya rezeki lah kan. Hidup kita susah. Firstly kita kena tahu asas daripada agama. Sedangkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu rezeki orang mukmin ni sangat mudah dan rezeki orang mukmin ni sangat luas. Ini kita kena tahu. Jadi apa nasihat saya, maksudnya kita muzakarah, saya bagi tahulah cara-cara dia, macam mana langkah-langkah dia. Firstly kita kena check dulu, adakah kita ni solat awal waktu. Solat kita kena jaga. Solat kita secara berjemaah. Ini paling penting. Ini punca rezeki kita. Kalau kita miss benda nampak macam kecil ya, tapi sebenarnya besar benda ni. Kalau kita solat, kalau kita melengah-lengahkan solat, bermaksud rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki ni kan milik Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala pun melengah-lengahkan untuk bagi rezeki pada kita. Contoh, kalau kita nak rezeki yang cepat, kita kena sentiasa solat pada awal waktu. Kan? Sebab dalam solat tu kita banyak berdoa. Kita minta Allah rezeki, kita minta kehidupan yang baik, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan yang benar. Jadi dalam solat tu, jadi nak tahu rezeki kita lambat ataupun rezeki kita ni sempit, rezeki kita ni lambat, rezeki kita ni susah, kita tengok, kita cek balik solat kita. Kalau solat kita lengah-lengah, lambat-lambat maka rezeki kita pun akan lengah-lengah, akan lambat-lambat. Jadi kalau kita segerakan solat, maka rezeki pun akan segera. Kadang-kadang sebelum kita takbir pun Allah Subhanahu Wa Taala dah beri kita rezeki. Kita kadang-kadang kita ada masalah, Allah Subhanahu Wa Taala dah selesaikan masalah kita sebelum kita dalam keadaan kita dalam solat. Sebab apa? Berbeza kita dengan umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad SAW ni adalah umat yang terbaik. Sebab tu kalau kita tahu, kalau kita banyak muzakarah pasal mengenai umat akhir zaman ni, keistimewaan umat akhir zaman ni terlalu istimewa, sehingga kan dalam semua kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan mengenai umat akhir zaman. Bukan setakat ceritakan, memang banyak cerita mengenai Nabi kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi mengenai umat akhir zaman pun, umat Nabi Muhammad SAW pun Allah ceritakan. Dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Allah SWT ceritakan mengenai umat akhir zaman. Jadi sebab tu umat ni umat yang terbaik. Sebab tu Allah SWT masukkan umat ini di dalam syurga dahulu. Umat ini akan merasmikan syurga dulu. Sebab apa? Kita ni pinjam, kita ni tompang daripada keistimewaan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi berbalik lagi kita mengenai solat. Solat ni perkara adalah iaitu
sebenarnya solat ini adalah kalau badan kita ni, solat ni umpama kepala kita. Dalam hadis Nabi SAW, solat ni umpama kepala kepada badan kita. Bayangkan kalau seseorang manusia yang tak ada kepala, mustahil dia boleh hidup. Mustahil dia boleh hidup. Jadi kalau dalam keadaan anggota badan kita